TV KPM. Hai, Assalamualaikum semua pelajar-pelajar SPM. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan, dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi hari ini kita kali terakhir dah sebab SPM pun dah nak habis. Lagi 2 hari je merupakan kertas yang terakhir untuk pelajar-pelajar mengambil SPM. So, Afiq nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang dah berjaya menduduki peperiksaan dari hari pertama sehinggalah hari terakhir. InsyaAllah, apa-apa pun tawakal sekali lagi untuk keputusan yang cemerlang. Tahu? Faham? Baiklah, jadi hari ini kita nak tahu juga apakah subjek yang kita akan buat pecutan terakhir untuk 2 hari lagi kertas yang akan anda menduduki ni. Sebab apa yang anda boleh nampak, sebab kat atas meja ni ada banyak sangat sayur-sayuran yang ada lobak, ada capsicum, ada salad. Ni pula salad atas bekas. Selalunya bekas ni Afiq guna untuk simpan kain, untuk lipat baju. Mak-mak selalu lipat baju dalam ni. Tapi kenapa boleh ada salad dekat atas ni? Menarik ni. Kalau anda nak tahu, kita akan buat latih tubi untuk subjek pecutan akhir bagi subjek pertanian. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga siapa guru jemputannya. Tapi Afiq nak ingatkan kepada anda semua, mesti ada pelajar-pelajar yang dah seronok sangat sebab dah habis dah SPM, dah merdeka. Tapi kena ingat, walaupun nak ke mana-mana ataupun dah bekerja sambilan ke, jangan lupa untuk patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, kemudian sentiasa jaga kebersihan, gunakan hand sanitizer, dan apa yang paling penting, jangan lupa untuk jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Elakkan bercakap dalam jarak yang dekat. Okey? Faham? Baiklah, jadi sekarang kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Itulah dia cikgu jemputan kita pada hari ini. Jauh kita bawa, terbangkan dari Sarawak. Hello cikgu, apa khabar? Sehat? Cikgu Enz. Yes, cikgu Enz. Okey, jadi sebenarnya nak sebut nama cikgu paling manja macam mana sebenarnya? Panggil cikgu Enz lah. Cikgu Enz lah. Enz. 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 Okey, baiklah. Jadi cikgu, saya nak tanya dulu, kenapa banyak sangat sayur? Kemudian kenapa salad tu diletakkan di atas bekas tu, ataupun sebenarnya ada kegunaan penting? Okey. Tadi kan sebut pasal bakul kan? Cikgu curi bakul ni. Cikgu curi Afiq punya bakul. Okey, nanti saya cek kat rumah ada lagi ke tak? Okey, yang ini kita panggil aeroponik. Aeroponik. Ini adalah urban farming lah. Baik. So kalau kita tak cukup tanah, tinggal di flat ke, tinggal di apartmen ke, kita boleh buat sendirilah. Sebab ini cikgu buat sendiri ni. Cikgu buat sendiri? Cikgu boleh angkat tak dalam dia? Sebab boleh. Nak tengok juga kan? Tapi tak dapat angkat sebab yang banyak depan, air atas ni. Banyak air? Banyak air. Berat ni, berat. Okey. Saya cuba. Kita angkat belah depan. Okey. Macam ni ya. Okey. Untuk aeroponik, kita menggunakan semburan. Secara semburan iaitu menggunakan mis. Dan di dalam ini, air ini dibekalkan dengan air baja. Okey. Kemudian akar dia akan berjuntai. So tak dapat angkat sangat sebab takut dia terjatuh. Ada benda dia. Tak apa cikgu. Baik. Baiklah, jadi sekarang kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut macam mana kegunaan penanaman moden sebenarnya ni kan cikgu ya? Moden. Okey, tapi sebelum tu cikgu, kita ni pelajar-pelajar akan menduduki peperiksaan subjek pertanian. Cikgu, ada tak apa-apa pesanan buat pelajar kita sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini? Okey, untuk semua pelajar ataupun calon-calon SPM dan guru-guru pertanian di seluruh Malaysia, okey, hari ini cikgu akan menerangkan teknik menjawab soalan macam mana kita nak tackle markah. Kita bukan setakat tackle masa main bola ke, masa main futsal ke. Main futsal lah. Main. Okey. So hari ini cikgu akan terangkan macam mana kita nak tackle markah untuk bahagian B. Okey. Baiklah. Sebab bahagian B adalah bahagian yang mana kita memerlukan
pemikiran lah. Hot, kebat. Itu. Oh, jadi tiada pemilihan jawapan di bahagian B. Tidak ada pemilihan jawapan. Baiklah. Jadi sekarang cikgu, saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP. Kita gunakan hand sanitizer dan cikgu pun dah boleh buka mask sebab cikgu boleh. nak akan mula mengajar sebentar nanti. Baik cikgu, mari ikut saya ke meja sebelah sini. Okey, cikgu boleh gunakan hand sanitizer. Silakan cikgu. Okey. Kena jarak satu Kena meter jarak ni. 1 meter. Nak Ya, bayar betul. tak 10,000? Baiklah, jadi cikgu pun dah boleh buka mask sebab jarak kita pun sebenarnya dah besar, dah jauh dah dalam studio ni. Jauh. Tapi sebelum itu, kita nak sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek yang akan kita buat latih tubi pada hari ini, iaitu subjek pertanian. Mari kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Elvin Franklin, anak David dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mandamit Limbang, Sarawak. Saya minat topik sains tanah kerana saya suka mempelajari sifat-sifat tanah. Tetapi, saya kurang faham bagi topik peternakan poultry kerana saya masih keliru dengan sistem-sistem peternakan poultry. Saya berharap saya tidak lagi keliru selepas mengikuti teknik menjawab soalan SPM ini dan dapat memperbaiki topik-topik lain yang saya lemah. Elva Nessa Silve dari SMK Menamit Limbang, Sarawak. Saya suka mempelajari bab tingkatan 4 iaitu peternakan poultry. Hal ini kerana bab tersebut senang dipahami dan seronok dipelajari. Tetapi saya kurang memahami bab tingkatan 5 iaitu sains tumbuhan, terutamanya fisiologi tumbuhan. Saya berharap saya dapat membaiki kelemahan saya selepas mengikuti teknik menjawab soalan SPM. Nama saya Mumtaz Musa Anak Anthony. Saya dari SMK Mendamit Limbang, Sarawak. Saya suka mempelajari bab tingkatan 4 iaitu tajuk peternakan poultry kerana mudah untuk saya fahami. Tetapi saya kurang faham akan bab tingkatan 5 iaitu sains tumbuhan dan pengeluaran tanaman. Semoga selepas saya menyertai teknik menjawab soalan ini, saya akan lebih memahami tajuk-tajuk yang sukar tersebut. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan calon mengenai subjek kita hari ini, iaitu pertanian. Cikgu Ann, sebelum kita berehat sebentar nanti, cikgu ada tak apa-apa pesanan buat pelajar-pelajar? Mungkin ada yang, ini mungkin kertas yang terakhir, ada yang rasa seronok, ada yang rasa stres sebab mungkin mereka nak skor juga dalam paper ini. Dan bagi cikgu sebenarnya mudah tak untuk skor untuk subjek pertanian ini? Okey, untuk subjek pertanian ni, dia tak mudah. Dia taklah susah. Sebabnya, okey. Kenapa cikgu cakap tak susah? Pertama, kita ada 2 paper. Baik. Kertas pertama, kertas satu adalah hari ini, besok. Sorry. Okey, kertas yang kedua, kertas projek. Okey. Kertas projek telah membawa markah 30 markah. Yang itu dah kita jalankan dan dilaksanakan oleh pelajar daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Dah berlalu. Okey, sekarang. Okey. Besok pada jam 2.15 hingga 4.45. Okey. Okey, besok akan dijalankanlah ujian bertulis kertas satu. Yang mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian B cikgu akan sentuh nanti. Okey, kemudian saya minta pelajar kalau boleh ambil pen. Ambil nota. Bawa sekali kalkulator lah. Nanti kita sama-sama mengira. So apa-apa saja tips yang cikgu bagi nanti bolehlah tulis. Malam ni boleh ulang kaji lagi. Okey, jadi masih lagi sempat untuk mengulang kaji. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Mungkin anda nak tahu siapa pula pelajar yang akan bersama dengan kita di dalam studio untuk sama-sama melakukan latih tubi sebentar nanti. Semuanya selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi hari ini kita akan buat pecutan akhir latih to be untuk subjek pertanian sebab kertas ini akan dijalankan lagi 2 hari saja dan kita nak tahu siapakah ataupun sekolah mana yang akan bersama dengan kita untuk lakukan latih to be melakukan latih to be pada hari ini bersama dengan kita. Tapi ingat hashtag kita jaga kita, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan sanitizer dan jika anda berada di kawasan awam, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka. Baiklah, sekarang kita masih lagi bersama dengan Cikgu Ans. Tapi kita nak tahu, Cikgu, siapakah pelajar yang akan bersama kita? Inilah dia. Mereka dari sekolah SMK Baru Miri Sarawak. Apa khabar semua? Selamat petang. Salam sejahtera. Lambai sikit kat kamera. Okey, cuba buka mic. Hello. Hai. Okey, baiklah. Cikgu ada apa-apa nak cakap kepada pelajar? Ada ni. Ada? Oh, ada. Oh, ada ni. Okey, baik. Tapi sebelum tu kita serahkan kepada mereka untuk memperkenalkan diri boleh. mereka terlebih dahulu dengan Nurul Fatihah. Silakan Nurul. Hello Nurul. Salam sejahtera, nama saya Nurul Fatihah binti Azman, berasal dari Miri Sarawak. Okey, seterusnya Ima. Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya Ima Chulatia Indong, anak Jackson Nyantau. Boleh panggil Ima. Berumur 17 tahun dan bersekolah di SMK Baru Miri Sarawak. Okey, terima kasih Ima. Dan seterusnya Abdul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Ismail Hafizan bin Abdul Rahim, bersekolah di SMK Baru Miri Sarawak. Okey, di sebelahnya pula Syahid. Syah. Okey, sebenarnya Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syaril bin Zakaria. Saya berumur 17 tahun, berasal daripada Miri Sarawak. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Miri. Saya mengambil mata pelajaran pertanian. Oh, Syahril. Ingat Syahid. Okey, dan yang terakhir sekali, kita ada Norisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Norisha Rina binti Epenu Syamsuri. Saya berasal daripada Miri Sarawak dan bersekolah di SMK Baru Miri. Okey, baiklah. Jadi kita dah berkenalan dengan kelima pelajar dari Sarawak. Wah, jauhnya kita bawa terbang sampai ke studio hari ini. Saya pula rasa seronok dan excited. Cikgu, ada apa-apa pesanan tak buat pelajar kita? Okey, untuk pelajar cikgu di seberang sana. Wow. Cikgu terbangkan khas daripada Miri Sarawak. Okey. Cikgu harap semua akan dengar dengan teliti dan ambil nota-nota ringkas yang pentinglah. Untuk ulang kaji malam ni. Okey? Okey, baik. Jadi saya nak pesan kepada pelajar-pelajar yang ada di studio bersama dengan kita, jangan lupa untuk tutup mic terlebih dahulu dan sekiranya ada apa-apa soalan, jangan lupa untuk angkat tangan dan buka saja mic untuk mengajukan soalan anda. Baik? Baiklah, jadi sekarang anda semua dah bersedia, di rumah pun dah bersedia. Mari kita sama-sama mulakan latih to be bersama dengan Cikgu Ans. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada slide yang di depan cikgu ni. Okey. Lama sekali kita dah berkenalan pun tadi kan? Ya, betul. Okey, kita akan cikgu daripada SMK Sebauh Bintulu Sarawak dan merupakan jurulatih utama kebangsaan bagi Zon Negeri Sarawak dan juga ketua pentaksir bagi Negeri Sarawak. Okey. Okey, tanpa membuang masa, di hadapan cikgu ni, okey, cikgu memberi cadangan masa bagi menjawab untuk SPM kertas esok petang, okey. Di mana kertas ini akan berlangsung selama 2 jam 30 minit. Okey, untuk 2 jam 30 minit itu, cikgu dah cadangkan untuk pelajar bagi memperuntukkan setiap bahagian untuk masa-masa yang tertentu dah supaya pelajar tidak terlebih masa dan mampu menjawab sebaik mungkin tanpa ada perasaan nervous. Nervous ni gementar lah, gemuruh. Ya. Okey. Untuk bahagian A, saya cadangkan untuk membaca sepintas lalu terlebih dahulu selama 5 minit. 5 minit ni maksudnya kita cari soalan-soalan yang sukar, soalan yang mudah kita tandakan.
Kemudian selepas 5 minit ataupun 3 minit tu pelajar boleh mula menjawab dan peruntukkan masa selama 40 minit. Dan selebihnya kita minta pelajar untuk semak semudah. Sekiranya pelajar mampu menjawab lebih cepat daripada ini, itu lebih baiklah. Tapi pastikan tidak careless. Careless maksudnya tidak, apa yang kita bagi tahu tu Afiq? Cuai. Cuai. Yeah. Okey. Kemudian cadangan masa bagi menjawab bahagian B. Okey, hari ini cikgu akan membawa semua pelajar dan guru-guru, okey, untuk melihat macam mana kita nak menjawab soalan bagi bahagian B. Okey. Okey, untuk bahagian B, cikgu cadangkan membaca sepintas lalu terlebih dahulu sebanyak 10 minit. Kenapa? Sebab bahagian B ini ianya merupakan soalan ada 4. 4 soalan dan wajib jawab semua. Okey. Jadi kita kena pelajar, cikgu cadangkan ni 10 minit, kita baca dulu. Cari soalan yang mudah dan boleh dijawab terlebih dahulu. Yang sukar tu kita akan kemudiankan. Okey. Bila dah boleh jawab nanti kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey, tengok ni 60 minit untuk 4 soalan. Maksudnya satu soalan kita peruntukkan 15 minit. Okey. Dan semak semula 20 minit. Baiklah, Okey, jadi Afiq. cikgu Okey, dah Afiq. terangkan pengurusan masa di situ. Pengurusan masa. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu format pentadbiran pertanian. Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, kita ada 2 kertas. Dan esok kita akan pergi ke kertas ujian subjektif iaitu kertas 1. Hari ini cikgu akan terangkan bahagian B yang mengandungi 4 soalan dan jenis item dia adalah respon terbuka. Okey. Dan konstruk dia adalah memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Yang mana setiap satu soalan itu dia akan merangkumi semua konstruk ini. Mungkin 2 konstruk akan bergabung dalam setiap satu soalan itulah. Boleh? Boleh Pelajar cikgu? Boleh pelajar? Boleh. Boleh. Mereka angguk tu. Okey, dan seterusnya ini merupakan analisis tajuk pertanian. Cikgu tak bawa soalan ramalan, cikgu tak bawa soalan-soalan untuk esok, tapi cikgu bawa analisis saja. Okey, untuk analisis seperti yang kita tahu untuk pertanian KSSM kohort pertama menduduki peperiksaan adalah pada tahun 2018. Okey, ada 2 kertas telah berlangsung, telah dilaksanakan dan tahun ini merupakan tahun SPM kali ketiga untuk kurikulum baharu iaitu KSSM. Okey, kalau kita perhatikan di sini, pertanian ada 4 tajuk. Dan 4 tajuk ini memang akan disoal. Cumanya soalan itu tidak akan berulang. Tidak berlaku ulangan soalan. Dia cuma akan topik yang sama, topik yang sama tetapi soalan dia mungkin berbeza-beza. Oleh itu cikgu tak boleh nak ramal soalan, tak boleh nak push pelajar untuk satu-satu topik itulah. Sebab soalan itu adalah soalan yang sentiasa berubah. Okey, baik. Okey. Kita tengok apa kesilapan dan kelemahan pelajar menjawab soalan bahagian B ni. Okey. Jawapan tidak memenuhi kehendak soalan. Soalan minta pelajar jawab untuk contohnya kita minta jawab untuk terangkan bagaimana untuk mengawal serangan perosak, tetapi pelajar jawab benda lain. Itu yang menyebabkan jawapan tidak memenuhi kehendak soalan. Bila tidak memahami kehendak soalan, itu yang berlaku di sini. Jelas? Kemudian fakta dan huraian tidak lengkap. Okey. Untuk bahagian B, sekiranya diminta terangkan, contohnya dia minta kita terangkan 2 amalan, tetapi pelajar bagi 1 amalan. Kemudian huraian dia cuma 1. Tak lengkap. Sebab kalau 2 amalan, maksudnya terangkan 2 amalan. Maksudnya 2 fakta, 2 huraian. Okey, yang ini nanti cikgu akan terangkanlah. Okey, yang ini tidak menunjukkan cara jalan kerja. Maksudnya di sini, okey, yang ini menunjukkan bila pelajar diminta untuk mengira, pelajar terus bagi jawapan daripada kluster kayangan. Contoh, maksud cikgu kluster kayangan ni kenapa? Okey, kluster kayangan contohnya jawapan tu tiba-tiba jatuh. Maksudnya pelajar, okey ini terus bagi jawapan. Okey, yang ini kosong sebab tak ada jalan kerja. Baik. Kemudian pengiraan ataupun jalan kerja yang salah. Jalan kerja salah, kita tidak akan bagi markah. Okey ya. Okey.
Dah tadi cikgu dah terangkan format sudah, analisis sudah. Lepas tu apa lagi tadi Afiq? Tadi kita dah pengurusan masa pun sudah. Apa lagi tadi tu? Kesilapan dan kelemahan. Okey, sekarang cikgu akan bawakan contoh-contoh bagi soalan bahagian B. Untuk bahagian B ni, okey, cikgu akan terangkan macam mana kita nak tackle markah tu. Macam mana kita nak jawab markah tu. Bukan markah, kita nak jawab soalan. Soalan. Kita nak tackle Afiq, soalan tu. kena dengar Afiq. Baik, cikgu. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, rajah di sebelah menunjukkan satu projek rock melon. Bukan rockstar, Afiq. Okey. Oh, saya teringin nak jadi rockstar, cikgu. Tak sekarang apalah, dah jadi star. Kita belajar rock melon. Okey. Untuk soalan ini, kalau kita perhatikan, okey, kita tengok markah. 2 markah, betul? Kemudian 2 markah lagi, 6 markah. Dan kita tengok ada gambar rajah. Gambar rajah ini biasanya ada kaitan dengan soalan. Okey. Bukannya album kita nak tengok ke LMJ kah? Kenangan lalu masa silam. Bukan yang itu, cikgu. Bukan. Baik. Okey, yang ini okey, kita kembali pula kepada soalan. Okey, untuk yang ini pelajar-pelajar, okey, kita kaitkan soalan dengan gambar rajah. Okey, kita tengok. Kenal pasti 2 amalan. Ada nampak 2 amalan? Ya. Dia minta 2 amalan dan kata kuncinya apa? Kenal pasti. Kenal pasti. Okey, Syah. Syah. Mana Syah ni? Dengar Syah? Okey, kalau kenal pasti apa yang rasa-rasanya Syah? Tengok gambar rajah. Kita tengok gambar rajah. Kita nak kenal pastikan apa 2 amalan ni, Syah? Boleh bagi nanti, Syah? Boleh? Okey, Syah dekatkan mic dengan... Kuatkan sikit suara, Syah. Tak dengar, Syah? Boleh? Boleh? Okey. Kalau cikgu minta kena pasti 2 amalan pertanian, rasa-rasanya Syah rasa apa yang sesuai tu, Syah? Bagi 1 cukup, Syah. 2 amalan pertanian. Pengairan. Sistem pengairan. Pengairan apa tu, Syah? Kalau Syah nampak di situ amalan dia. Pengairan titisan. Okey, pengairan titisan. Okey. Thank you, Syah. Okey, nampaknya Syah memang bagi perhatian ni. Bagus pelajar SMK baru ni. Okey, kita kenal pasti maksudnya kita tak perlu bagi huraian. Kemudian kalau kita minta terangkan 1 amalan, 1 kaedah, kita tengok sini. Dia minta 2 markah, betul? Betul. Maksudnya 1 fakta, kita akan minta 1 huraian. Dan terangkan 3 kaedah, ada nampak di sini 6 markah? 6 markah maksudnya 3 fakta dan 3 huraian. Pandai. Oh, baik. Patut pakai baju hijau hari ni. Pakai baju sekolah hari ni. Okey, kita tengok jawapan dia. Baik. Okey. Untuk yang ini, jawapan yang pertama tadi, okey, kita boleh bagi jawapan dia adalah sungkupan. Okey, kita boleh nampak di sini sungkupan. Lindungan hujan, yang ini kita panggil lindungan hujan. Kemudian sokongan di sini. Rock melon ni dia jenis yang melilit tau. Kita tak boleh bagi dia lilit satu sama lain. Dia bukan kek lapis. Dia tak boleh kek lapis. Tak boleh. Cikgu dari Sarawak dia cerita kek lapis pula. Jadi kita letak, kita tengok sini. Baik. Dan satu lagi pengairan titisan. Itu adalah amalan yang digunakan oleh petani tadi. Jadi antara yang boleh kita bagi jawapan adalah inilah. Antara jawapannya. Okey. Boleh faham? Faham. Okey, sebelum itu cikgu minta Abdul. Handsome boy. Okey, Abdul. Boleh terangkan dengan 1 kaedah pengairan, Abdul? Apa rasa-rasa jawapannya, Abdul? Pengairan titisan. Pengairan titisan. Okey, kita tengok betul tidak? Lagi? Apa rasa-rasanya penerangan yang sesuai ni, Abdul? Air dan baja dibekalkan bersama penggunaan air yang efisien. Air itu terus dibekalkan ke pangkal pokok yang memudahkan pekerja tanpa membuang masa. Okey. Betul lah. Rasa-rasa Afiq betul ke Afiq? Saya rasa macam jawapan dia agak lengkap. Agak lengkap. Dia mesti study ni kan besok. Besok dah SPM memang patut lengkap. Pelajar A ni. Baik. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul. Tak sia-sia belajar siang malam ni Abdul. Ini confirm A+. Ini confirm A+. Okey, doa tu doa. Ya, betul. Okey. Jawapan ini, terangkan 1 kaedah pengairan, okey. Dah terang lagi bersuluh, memang dia adalah pengairan titisan. Yang kita belajar tingkatan 5 adalah aeroponik. Yang ini aeroponik. Okey, titisan. Dan satu lagi adalah hidroponik NFT.
Okey, untuk yang ini kita nampak ini adalah pengairan titisan. Ini kita bagi satu iaitu fakta. Dan kita nampak ni 2 markah. Maksudnya kita perlukan satu huraian. Air dan baja ataupun kalau pelajar lupa apa pengairan titisan, nama selain pengairan titisan ini adalah sistem fertigasi, iaitu gabungan fertilizer dengan irrigation. So bila digabungkan itu yang menyebabkan dia dinamakan fertigasi. So pelajar boleh mudahlah fertilizer baja, betul? Irrigation, sistem pengairan. Dari situ pelajar dah dapat idea, tak perlu hafal kita dah dapat. Senang tak, Fik? Senang. Senang. Dan jawapan lain kita boleh tengok di sini. Kepekatan baja dapat ditentukan. Sebab yang ini penanaman tanpa tanah. Kita tak guna tanah. Kita guna baja A, baja B yang telah dilarutkan bersama. Dan di situ dia akan dibekalkan terus melalui sistem ni menggunakan dripper dan terus ke pangkal akar. Dia tak boleh jauh daripada akar. Akar pun mana boleh berjalan kan? Lari pun tak boleh. Betul. Manusia boleh. Saya yang lari kalau tengok akar berlari. Baik. Okey, ini kepekatan baja dapat ditentukan. Okey. Ya. Okey, kita tengok kaedah mencegah serangan perosak. Okey, kalau kita tengok soalan tadi, okey. Kita tengok soalan tadi ya. Soalan adalah pokok mula berbuah. Yang kita pelajari ada 7 serangan perosak. Okey, 7 serangan perosak kita cari yang Yang berkaitan mula berbuah. Apa yang boleh kita bagi jawapan di sini adalah, okey, kita tengok dulu. Okey, cikgu nak minta siapa ni ya? Okey, cikgu hello, minta Ima. siapa? Ima ni pelajar Iban berbangsa Iban. Okey, Ima bagi cikgu contoh-contoh kaedah mencegah serangan perosak. Bagi contoh saja Ima, 3 cukup. Okey, silakan Ima. Contoh fizikal. Kawalan fizikal. Kawalan fizikal lagi? Kawalan kultur. Kawalan kultur. Okey, thank you Ima. Okey. Dan ini pun sama. Okey, cikgu nak terangkan. Okey, soalan tadi dia minta kaedah mencegah serangan perosak. Dalam serangan perosak itu dia minta pokok mula berbuah. Ada 7. Jadi, cikgu akan keluarkan 5 yang boleh digunakan sebagai jawapan. Tetapi soalan dia bagi apa? Dia minta 3 fakta. So, 3 fakta, 3 huraian, pelajar akan dapat markah penuh. Kita bergantung kepada soalan tadi ya. Jadi, yang cikgu bagi mungkin. Yang ini adalah soalan yang kita boleh bagi berkait dengan jawapan tadi. Jawapan kepada soalan. Okey, 1, kawalan kultur. Okey. Yang kedua, kawalan kimia. Okey. Yang ketiga, kawalan fizikal. Yang keempat, boleh dijadikan sebagai jawapan, kawalan biologi. Dan yang terakhir adalah kawalan perosak bersepadu. Ini adalah kita guna untuk pokok yang mula berbuah. Okey. Di antara kelima-lima ini, kalau kita ambil ini, okey, contohnya tadi ya, kita minta, soalan adalah minta 3 kaedah kan? 3 kaedah mencegah serangan perosak. Maksudnya, 3 fakta bersama dengan 3 huraian. Okey, jadi di sini kita boleh ambil lah salah 3 daripada 5 ini tadi. Okey. Contohnya 1. Okey, ini. Kalau pelajar letak kawalan kultur, 1 dah fakta, betul? Kemudian kita akan letak apa di sini? Huraian. Okey, siapa lagi ni? Nurul. Hello Nurul. Nurul, bagi cikgu definisi untuk kawalan kultur Nurul. Kawalan kultur ialah kawalan yang mengganggu perkembangan hidupan perosak. Betul. Okey, betul lah Nurul, betul lah kawalan kultur ni. Tapi pelajar kena terangkan lebih details lah di sini. Maksudnya kawalan kultur adalah kawalan yang mana kita mengganggu sistem perosak tersebut. Contohnya yang ini. Perosak ada di dalam ni. Okey, bila kita menggembur tanah, kita akan membalikkan tanah tersebut. Bila balikkan, okey, serangga perosak yang dah hidup senang lenang di bawah. Okay, cikgu bagi penerangan untuk bagi lebih fahamlah. Bila dia dah bersenang lenang di bawah tu, bila kita gembur, kita balikkan, suhu itu akan berubah. Bila berubah, okey,
serangga ini tadi akan matilah terkena cahaya matahari. Ya. Macam kita lah, dah seronok-seronok kan dalam ni, aircon. Bila kita ditendang keluar di suhu yang agak panas, kita akan rasa tak sesuai lah suhu tersebut. Itu yang menyebabkan kita mati. Tetapi penerangan dari segi pertanian pula lain. Kita mengganggu sistem persekitaran serangga perosak tersebut. Faham, senang. Faham. Kemudian kawalan kimia ini pula kita menggunakan bahan serangga perosak. Okey, kemudian kawalan fizikal kita tengok di sini kita balut-balut. Bukan saja balut kita untuk menghalang apa? Menghalang perosak daripada mengganggu buah yang kita nak harvest tu nanti. Harvest maksudnya kita menuai hasil. Baik. Dan kawalan biologi, pernah nampak tak ni? Pernah nampak? Nampak tak? Yang ini apa ni, Afiq? Tu burung hantu. Burung hantu, tapi ini bukan hantu. Dia bukan hantu, cikgu. Bukan hantu. Okey. Tapi hantu lah ni. Dia hantu lah ni. Dia hantu kepada tikus. Sebab dia makan. Dia tangkap ni. Kawalan biologi ini dia adalah ejen pemangsa dan mangsa lah dia ganggu. Kita guna ni. Kita guna ejen semula jadi. Okey, yang ini adalah penyengat dan juga rama-rama. Maksudnya penyengat ni dia kacau lah ni. Kemudian yang ini adalah kumbang kura. So, untuk menjawab soalan ini, 3 markah tadi kita perlu apa? 3 fakta. 3 fakta dan 3 huraian. Yes. Tak sampai 5 minit dah pandai dah. Ya. Baiklah, jadi kita dah dapat lengkap sebenarnya teknik dan juga skill untuk menjawab dari Cikgu Ans. Itu baru sedikit. Kalau nak tahu lagi, anda kena terus setia bersama dengan kami kerana Cikgu kita nak berehat terlebih dahulu. Dan pelajar juga jangan ke mana-mana dan juga yang di rumah juga boleh berehat dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, kita nak sambung melakukan latih tubi kita. Tapi sebelum tu saya nak tanya pelajar-pelajar SMK Baru Miri Sarawak. Nurul, Ima, Abdul, Syahril dan juga Norisha. Okey tak pembelajaran kita buat masa ni? Okey tak? Boleh ingat tak? Boleh. Okey, boleh. Baik, jadi kita nak teruskan lagi sesi latih tubi kita. So, teruskan fokus anda. Silakan Cikgu Ans. Okey, sekarang ni tadi kita dah belajar soalan, baru 1 soalan kan? Ya, betul. Baru 1 soalan, ada lagi banyak lagi ni. Okey, baik. Ada 4 lagi soalan yang cikgu boleh ajar, yang boleh cikgu bagi teknik macam mana kita nak jawab soalan esok. Boleh. Okey, kita tengok di depan ni. Okey, yang ini menunjukkan soalan jenis pengiraan. Yang macam cikgu bagi tahu tadi, kalau kita salah kira, kalau kita salah langkah kerja, kita tak akan dapat markah. Okey. Di sini soalan dia ada berbunyi. Dia ada bunyi ni. Jadual di bawah menunjukkan maklumat rekod kewangan menternak ayam pedaging. Okey, di sini. Okey. Soalan, sediakan penyata untung rugi. Okey, yang ini bukan soalan berkaitan dengan belanjawan. Macam mana kita nak bezakan soalan berkaitan dengan penyata untung rugi ataupun belanjawan? Okey, untuk penyata untung rugi, kita tidak akan bekalkan dengan kos luar jangka. Tidak ada kos luar jangka. Ataupun ayat di situ tidak ada berbunyi anggaran. Itu adalah soalan untuk penyata untung rugi. Tetapi kalau soalan dia merupakan soalan jenis belanjawan, ianya akan disediakan dengan ayat berbunyi anggaran pendapatan, anggaran perbelanjaan dan juga satu lagi adalah kita akan sediakan kos luar jangka. Itu adalah untuk soalan meminta kita buat belanjawan. Bajet. Macam bajet apa? Bajet negara 2020 begitu. Okey, baik. Okey ya. Okey, kita kembali ke sini. Kita tengok di sini. Okey, soalan dia beri pendapatan. Ada berat ayam, ada harga hasil ladang, ada bilangan ayam. Ini untuk pendapatan. Kita cari pendapatan. Okey, tapi soalan ini belum lengkap lagi. Dan kemudian data daripada menternak ayam pedaging ini diberi lagi adalah anak ayam sehingga susut nilai peralatan. Okey. Bila kita dah diberi data, maklumat yang mengandungi rekod kewangan ni, kita akan kaitkan dengan soalan. Soalan yang pertama, bahagian A, sediakan penyata untung rugi. Dia minta penyata untung rugi, yang mana kita kira pendapatan, kos berubah, kos tetap, jumlah perbelanjaan dan juga keuntungan. Dan jumlah markah yang di sini, kita tengok di sini.
Okey, di sini ada dua markah, okey. Kemudian hitungan pulangan modal 2 markah juga. Okey, soalan ini mengandungi 15. Okey, soalan ini mengandungi apa? 15 markah. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, sediakan pernyataan untung rugi, pendapatan, kos berubah, kos tetap. Okey, di sini okey. Di sini kita kena kelaskan setiap data yang kita nampak di sini, okey. Kita kena kumpulkan dia di tempat yang betul. Maksudnya yang betul adalah siapa akan berada di dalam kos berubah, siapa akan berada di dalam kos tetap. Kita tak boleh letak dia di rumah yang berbeza. Di rumah yang salah, bilik yang salah. Tak boleh. Yeah. Macam kita pergi tandas. Afiq pergi tandas. Perempuan. Salah. Dah salah dah kat situ. Dah salah dah. Saja tunjuk yang salah. Kalau cikgu pergi tandas lelaki. Kan dah salah tu. Kan dah salah. Menjerit lelaki dalam cikgu. Dia suka. Okey. Untuk yang ini, kalau kita pergi tengok kos berubah, kos tetap. Di sini kita kenal pasti yang mana satu kos berubah, yang mana satu kos tetap. Jumlah perbelanjaan nanti, kita akan tambah semua. Nanti cikgu akan bawalah tengok macam mana kita mengira. Kemudian pulangan modal, titikkan pulangan modal ini, dia ada formula dia sendiri. Kita tak boleh main letak. Kalau kita main letak, pengiraan salah. Bila salah, apa yang akan berlaku? Markah pun kosong. Okey, untuk di sini, untuk di sini nanti, kalau kita salah letak item, kita salah letak item yang sepatutnya kos berubah, pelajar letak di dalam kos tetap. Item yang berada di dalam kos tetap, pelajar letak di dalam kos berubah. Apa yang akan berlaku? Markah anda akan berubah. Sepatutnya dapat berapa markah di sini? 10 markah. Pelajar cuma akan dapat 6 markah. Okey. Di sini pelajar akan kehilangan berapa markah? 4 markah. Sayang markah. 1 markah boleh membezakan A plus dengan A. Dan 1 markah juga boleh membezakan B plus dengan A minus. Okey, kita tengok di sini. Sediakan pernyataan untung rugi. Okey, macam mana kita nak dapatkan pendapatan? Okey, sebelum itu, pagi tadi cikgu dapat mesej ni, awal pagi. Pelajar tanya, "Cikgu, macam mana kita nak cari kuantiti hasil?" Okey, pelajar, kalau kita nak cari kuantiti hasil, kita jangan darab dengan harga hasil ni ataupun harga seunit. Sebab kalau kita darab dengan harga seunit, itu akan membawa kepada pendapatan. Kuantiti hasil, kita ambil berat, berat seekor ataupun berat seunit itu, kita darab dengan bilangan ayam. Bilangan tu. Jangan darab dengan harga seunit. Kalau darab saja harga seunit, dengan berat, dengan bilangan, itu akan menjadi kepada pendapatan. Kalau kita nak kuantiti hasil, jangan darab dengan harga ni. Paling senang adalah, kuantiti adalah dia ada unit gram. Gram ataupun kg. Dia tidak ada wujudnya RM ni. So, bila RM, maksudnya pelajar dah kira pendapatan. Jelas? Jelas pelajar SMK baru? Yang di rumah pun jelas? Yang di rumah jelas? Okey, cikgu anggap jelas. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, jawapan jelas. Okey, pendapatan. Di sini. Cikgu bagi ini supaya pelajar tahu dari mana datangnya ini semua. Supaya tidak confuse. Tetapi esok, pelajar tak perlu tulis ni pun tak apa. Terus kepada ini. Tetapi mesti betul lah, mesti betul. Okey, unit jangan lupa. Unit, ada nampak cikgu letak unit? Dan jawapannya RM 128,250. Pendapatan. Tengok, banyak tu, ratusan ribu. Boleh beli satu rumah kos rendah dah. 128,250. Boleh. Okey. Cikgu ulang. Untuk besok, pelajar tak perlu buat ni pun tak apa. Tak perlu tulis ni. Kita ambil sini saja pun dah okey. Kemudian kita tengok kos berubah. Okey, kos berubah. Cikgu ulang. Pelajar boleh terus letak ini, nilai ni. Tidak perlu tulis nama-nama dari mana siapa. Contoh anak ayam. Ni, cikgu buat ini adalah untuk bagi pelajar tahu dari mana datangnya nilai-nilai ini. Boleh Okey.
Kalau kita tengok kos berubah, cikgu letak upah di sini. Kenapa cikgu tak letak gaji? Sebab gaji itu adalah kos tetap. Dan sentiasa ingat, bila soalan ada upah, dia akan berada di kos berubah. Jangan letak di dalam kos tetap. Anda semua letak saja di dalam kos berubah, maka anda akan berubah. Di sini akan jadi kosong. Sebab salah. Walaupun langkah kerja dah tulis, ink pen pun dah diderma kepada kertas jawapan, tidak ada markah kesian di situ. Sebab dah terang lagi bersuluh kan tadi. Salah. Salah tetap. Salah. Okey. Dan kos tetap, dah nampak ni. Gaji pengurus. Kalau gaji, kita akan letak di dalam kos Tetap. tetap. Okey, boleh Cikgu ulang. Sekiranya ada soalan yang keluar, okey, pelajar boleh terus menulis ini. Yang ini. Tidak perlu untuk ini tak perlu. Ini cikgu letak supaya pelajar faham dari mana datangnya nilai ratusan ribu ni, dari mana datang puluhan ribu ni cikgu. Okey. Maksudnya cikgu tadi cuma bagi tahu pelajar dari mana datang ini, dari mana datang 15 ni. Jadi 15 ini datangnya daripada anak ayam. Kalau cikgu letak contoh ni tadi, pelajar akan, mana dapat ni? Mana cikgu dapat ni? Takkan ni kluster kos cikgu. Tak ada. Kluster kos. Okey, sama ni kos tetap kita tengok 6,000. Okey. Jumlah perbelanjaan. Cikgu nak minta pelajar ni mengiralah jumlah perbelanjaan dengan jumlah keuntungan. Okey, boleh? Di rumah pun boleh. Boleh cuba. Okey. Cikgu bagi yang inilah. Okey. Dengan ada data-datanya ini tadi, data ni kita tengok data semua ni yang cikgu dah tolong kira. Cikgu nak pelajar kira pula jumlah perbelanjaan dengan keuntungan. Cuba. Cikgu bagi masa sebab dah ada cikgu dah tolong kira. Okey, 1 minit dari sekarang. Nanti kita minta pelajar SMK baru tu tunjuk jawapan dia. Okey, jadi jika anda dah siap boleh tunjukkan jawapan anda di skrin. Okey, cikgu tunggu. Kita tunggu dia. Afiq nak cuba jawab. Cuba jawab. Okey, apa soalannya cikgu? Soalan dia adalah kita minta jumlah perbelanjaan dengan keuntungan. Dengan keuntungan. Senang ni. Jawapan dah ada ni. Tinggal nak kira. Kita tengok Afiq pun kira pakai font. Pelajar tak boleh pakai font. Mereka dah ada kalkulator cikgu. Dah tekan-tekan tu. Tengok muka. Jangan berpeluh Afiq. Senang saja ni Afiq. Cikgu bagi 1 minit. 1 minit. Betul. Sebab cikgu dah tolong kira ni. Senang je ni. 1,000. Kita cari jumlah perbelanjaan dan kita cari keuntungan. Okey, 30 saat. Okey, kita tinggal 30 saat. Siapakah di antara salah seorang pelajar dari SMK Baru Miri Sarawak yang akan tunjukkan jawapan? Siapa? Ima macam dah angkat kertas dah tu. Belum lagi. Tak jumpa. Dah jumpa. Okey, silakan. Dah? Boleh tunjuk jawapan? Okay, kita tengok. Clear tak? Okey, Ima dah tunjuk. Berapa jawapan Ima? Norisha pun dah tunjuk. Okey, Ima, buka mic. Cuba bagi tahu berapa jawapan Ima. Jumlah pendapatan dulu, Ima. Okey, jumlahnya adalah RM73,300. Okey, lagi? Okey, yang lain. Keuntungan, cikgu nak tengok keuntungan lagi, pelajar lain. Okey, kita tengok 73. Semua jawab 73. Keuntungan 54,950. Okey, Norish. Nampak tak Afiq? Afiq, bantu cikgu Afiq. Boleh. 73,000 juga. Okey, Norisha pun tunjuk 73,000 cikgu. Abdul. Dan Abdul yang terakhir sekali. Berapa Abdul? dia boleh intai pula. 54,950. Abdul punya jawapan lain. Tak, dia kira sekali tu. Okey, kita tengok jawapan dia apa betul ke tidak. Baik. 73,300. Okey, betul, sama Afiq. Afiq sama tak? Pembelanjaan, betul? 73,000. Dan keuntungan. 300. Suspend. 54,950. Senang tak? Senang. Ini kalau betul ni dah dapat markah dah ni. 10 markah dah ni. 10 markah saja untuk bahagian A. Okey. Bahagian A soalan ni tadi. Dan kita tengok lagi. Okey. Cikgu ulang Untuk perbelanjaan kita terus.
boleh terus kira macam ni. Tak perlu letak ni pun tak apa. Ni ya. Okey. Yang ini B. Tadi kalau pelajar dah betul jawab, maksudnya di sini kalau pelajar dah betul jawab, kos tetap betul, kos berubah betul, jumlah perbelanjaan betul, pendapatan betul, dia akan dapat 10 markah dah. Jadi dia kena dapatkan lagi berapa markah? 5 markah daripada sini. Okey. Okey, yang tadi agak mudah sedikit. So kita tambah daripada bilik mana kita tambah je. Okey. Tapi yang ini kita tengok pulangan modal kita kena ada formula dia. Kita tengok di sini. Pendapatan kena bahagi dengan jumlah perbelanjaan. Dan yang ini bila RM dia tidak akan membawa unit. Pulangan modal tidak membawa apa-apa unit, dia akan single number macam ni. Dan sekiranya pulangan modal kalau pelajar dapat bawah daripada bawah RM1, bidang usaha tersebut rugi. Pulangan modal ini maksudnya, okey, Ima. Ima, apa maksud pulangan modal, Ima? Tak dengar, Ima. Yang ini ya, pulangan modal ni. Okey. Pulangan ringgit setiap Pulangan modal. Maksudnya apa, Ima? Harga yang dilabur. Pulangan modal Supaya maksudnya adalah, okey. Apa yang kita dapat ni, kita tengok di sini ya. Pulangan setiap ringgit yang dilabur. Maksudnya pulangan setiap ringgit yang dilabur di sini adalah, okey, bidang usaha ini dia membawa pulangan setiap ringgit yang dilabur itu sebanyak 1.75. Maksudnya dia bukan bawa RM1. Kalau kita labur RM10 contohnya, kita kena darab ni lah. Kita akan dapat lebih daripada RM10. Maksudnya pulangan setiap ringgit yang dilabur. Dan titik pulangan modal ini, kita tengok 2 markah ni kita kena kira dan kita kena tahu apa formula dia. Iaitu 73 tadi, itu jumlah perbelanjaan yang kita dapat 73,300 dibahagi dengan kuantiti hasil. Kita akan dapat RM 2.57. Titik pulangan modal maksudnya, okey, maksudnya hasil yang boleh kita jual adalah paling minimum sebanyak RM2.57 per kilogram. Maksudnya ayam tadi, okey, puyuh tadi ataupun ayam pedaging tadi yang kita boleh jual, paling rendah pun kita boleh jual RM2.57. Lebih rendah daripada itu, bidang usaha tersebut akan rugi. Okey. Ini adalah contoh-contoh soalan tadilah. So, pelajar kena tahu apa? Kena tahu formula. Dan tengok markah sini, 2 markah. Jangan bazirkan markah. Jadi, untuk pengiraan, pelajar kena tahu formula 1. Satu lagi, pengiraan, jangan tinggal unit. Okey, tinggal unit, kemungkinan besar markah pun tertinggal. Tertinggal maksudnya tak diberi markah. Okey ya. Dan soalan yang terakhir, hitungkan keuntungan satu bidang usaha jika pengusaha tersebut mempunyai modal 200. Okey. 200. Maksudnya, okey, kalau kita tengok di sini modal dia, okey. 200 diberi. Dia minta jika pengusaha mempunyai modal 200,000 ya, cikgu. 200,000. Sorry, 200,000. Jadi macam mana kita nak kira? Kenapa cikgu darab dengan modal ni? Kenapa cikgu darab dengan PM? Cikgu darab dengan PM sebab tadi yang cikgu bagi tahu, RM1 yang dilabur, dia akan menghasilkan 1.75, betul? Ya, betul. Dan sekiranya kita diberi 200,000, kita kena darab dengan pulangan modal tadi. Kita anggap, okey, kita diberi situasi yang sama. Cuma, okey, Afiq, cikgu akan beri 200,000. Baik. Dalam 200,000 tu, kita dah tahu keuntungan yang diberi kita akan dapat ada RM1.75, betul? Betul. So, kita akan darab. Sebab tu modal yang baru tadi kita darab dengan pulangan PM ni, okay, kita akan dapat 350,000, betul? Kemudian kita akan tolak dengan jumlah perbelanjaan tadi. Dan keuntungan yang kita akan dapat ni adalah 276,700. Maksudnya lebih besar daripada yang tadi. Daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni. Boleh ? Boleh. Okey, maksudnya di sini cikgu ulang.
Sekiranya soalan hitungkan keuntungan satu bidang usaha jika pengusaha mempunyai modal 200, kita akan darab modal tersebut dengan yang dah kita kira. PM yang dah dikira tadi, kita kaitkan dengan PM ni, kita darab, kemudian kita tolak dengan jumlah perbelanjaan dan kita akan dapat keuntungan sekiranya diberi modal yang baru iaitu 200,000. Ingat tak? Okay. Baik, jadi pelajar perlu mengingat formula, cikgu. Perlu ingat formula, kemudian perlu tahu dari mana kita nak ambil jawapan-jawapan tersebut, dari mana kita nak guna info-info tersebut. Baik. Okey. Yang ini. Okey. Tunggu dulu ya. Okey, kita tengok di sini. Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan Rajah menunjukkan carta bar trend harga kelapa sawit dalam tempoh berapa bulan? 5 bulan. Okey. Untuk soalan ini adalah soalan menganalisis. Kita menganalisis graf. Okey. Dan kita akan buat perbandingan di sini daripada Ogos, September, Oktober, November hingga Disember. Ada nampak? Okey. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, apabila sesuatu graf ataupun apabila sesuatu gambar rajah diberi, itu merupakan panduan bagi kita untuk menjawab soalan. Okey, untuk soalan ini, kita akan minta pelajar untuk menjawab soalan berkaitan dengan perubahan harga ataupun trend perubahan itu, harga tu. Okey, kita tengok soalan terlebih dahulu. Okey, soalan ada 3 di sini daripada soalan A sehingga soalan C. Soalan yang pertama membawa markah 4 markah. Soalan yang kedua pun 4 markah dan soalan yang ketiga pun 4 markah. Okey, untuk di sini kita tengok terangkan trend harga jualan kelapa sawit. Okey, untuk yang ini, biasanya jawapan yang cikgu selalu jumpa pelajar menjawab, dia anggap soalan ni soalan senang. Kalau Afiq pun cikgu rasa memang Afiq akan rasa senang soalan ni. Tapi dia ada skill dia ada kemahiran dia sendiri macam mana kita nak jawab soalan ni. Kita tak boleh hentam kromo untuk jawab soalan ni. Baik. Kita kena bagi tahu kenapa dan mengapa soalan ini, mengapa keadaan ini berubah. Nampak? Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kalau kita jawab contoh, bulan Ogos dia menurun. Pelajar mungkin jawab, pada bulan Ogos harga kelapa sawit turun kepada harga RM5.50. Kemudian pelajar pun bagi tahu lagi. Kemudian pada bulan Oktober, harga kelapa sawit naik. Sangat ringkas kan? Sebab kita kena tahu soalan bahagian B ini soalan yang agak kita memerlukan daya fikir lah. Maksudnya kita memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, hot. Jadi setiap ini kenapa dia berubah turun naik ini kita kena ceritakan kenapa dia naik, kenapa dia turun, kenapa dia naik lagi. Okey, baiklah. Jadi cikgu akan cuba bertanya dengan pelajar nanti. Ya. Okey, tapi sebelum tu mungkin kita bagi peluang untuk pelajar-pelajar tekun dulu pada soalan yang akan diajukan oleh cikgu sebentar nanti sebab sekarang kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi anda semua boleh take time dulu, prepare dengan jawapan anda sendiri di rumah dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020. Jadi saya nak tanya pelajar yang ada di studio ni, anda dah bersedia ke belum untuk ajukan jawapan anda? Dah bersedia? Janganlah nervous. Semua takut-takut je nak jawab. Okey ni. Boleh, okey. Dah ready untuk esok ni? Dah ready. Okey, silakan Cikgu Hans. Okey, tanpa membuang masa, kita akan tengok macam mana kita nak jawab soalan trend ni. Yang cikgu bagi tahu tadi, kita tak boleh jawab turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tak boleh, Kita kena bagi tahu kenapa. Kenapa dia naik, kenapa dia turun. Dan kita kena tahulah siapa faktor yang menyebabkan peningkatan harga, siapa lagi faktor yang menyebabkan penurunan harga. Okey, tanpa membuang masa, kita terus ke slide seterusnya. Baik. Okey, sebelum tu kita tengok dulu jawapan Syaril. Syaril, apa jawapan yang pertama Syaril? Bagi cikgu jawapan, kenapa bulan Ogos ini dia turun? Bulan Ogos ni dia turun kepada bulan September tu. Baca jawapan, cikgu nak dengar. Baca. Dia tunjukkan. Baca.
merujuk kepada carta bar trend harga kelapa sawit dalam tempoh 5 bulan pada bulan Ogos. Alright. Harga jualan kelapa sawit adalah RM7 kilogram. Seterusnya pada bulan September pula menurun kepada RM5.50. Penurunan harga kelapa sawit ini menurun secara peningkatan harga kelapa sawit ini menurun secara mendadak adalah kerana pengeluaran kelapa sawit yang tidak terurus sehingga berlakunya lambakan di pasaran. Okey. Seterusnya, Okey ya. Cikgu minta yang Ogos sampai September tadi ya. Syah. Oh, ya. Okey boleh ha. Okey kita tengok jawapan dia. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Macam yang Syah bagi tahu tadi tu dah kira betul dah. Betul dah ha. Okey. Jadi bila kita tengok soalan macam ni, graf ni, okey, pelajar-pelajar di luar sana dan yang bersama cikgu sekarang ni, okey, kita kena bagi tahu kenapa. Dan ini sebab dia. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh, okey, secara mendadak mungkin disebabkan oleh pengeluaran hasil sawit yang tidak terkawal sehingga berlaku lambakan di pasaran. Bila lambakan berlaku di pasaran, apa yang menyebabkan harga ni tadi? Dia akan turun. Harga turun sebab dia banyak. Ya. Bila banyak, harga itu akan menjadi lebih murah. Okey. Kita tengok di sini ya. Harga jualan kelapa sawit adalah sebanyak RM7. Turun pada bulan September kepada RM5.50 sekilogram. Kenapa? Kita pun bagi tahu sebab. Sebabnya adalah disebabkan oleh pengeluaran hasil sawit yang tidak terkawal sehingga berlaku lambakan di pasaran. Baik. Yang kedua, kita tengok. Kita kena ceritakan satu-satu ni ya. Yang kedua, walau bagaimanapun, okey, kita nampak di sini ya, kita kena bagi tahu trend ya, kenapa dia turun, kenapa dia naik ya. Okey, walau bagaimanapun berlaku peningkatan harga pada bulan Oktober. Nampak? Dia naik Oktober. Okey, pada harga RM6.50 sekilogram. Kenapa? Ini mungkin disebabkan harga itu mungkin disebabkan harga input pertanian meningkat. Sekaligus menyebabkan harga di pasaran meningkat. Jadi maksudnya bila kita jawab soalan ini, kita kena bagi tahu sebab kenapa berlakunya situasi ini. Dan kita tengok lagi, okay, kita tengok macam mana kita menjawab lagi Oktober kepada November. November turun, betul? Pada bulan November berlaku sedikit penurunan. Kita kena bagi tahulah. Data tu kena bagi tahu. Tengok data ni. Baik. 5%. Dia turun 5%, betul? Okey. Hal ini kita kena bagi tahu kenapa. Hal ini mungkin disebabkan oleh berlaku implikasi daripada lebihan hasil menyebabkan penawaran harga rendah bagi menarik perhatian pembeli. Maksudnya kita kena bagi tahu. Kena bagi tahu kenapa keadaan situasi ini berubah. Jadi pelajar perlu memberikan penerangan yang lebih teliti. Yes, lebih teliti. Maksudnya kita kena bagi tahu. Kita tak boleh bagi tahu macam ni. Ogos dia turun pada harga RM5.50. Kemudian September dia naik, turun, naik. Kalau macam itu soalan, cikgu rasa mungkin pelajar akan dapat 1 markah saja. Okey. Sebab terlampau ringkas. Okey, dan seterusnya pada bulan Disember, apa yang berlaku pada bulan Disember? Biasanya mesti akan naik punya sebab mesti naik sebab ramai pembeli yang memerlukan. Satu, ramai pembeli. Satu lagi apa? Musim perayaan, musim cuti, musim kahwin. Semua musim, segala musim. Musim majlis. Jadi kita akan jawab pada bulan Disember pula berlaku peningkatan harga mendadak. Tengok, naik paling tinggi, betul? Ya. Sebanyak RM7.50. Okey, berlaku mendadak sekilogram. Okey, kena terangkan. Kenapa? Jadi sebab itu cikgu beritahu tadi. Kita kena terangkan kenapa dia turun, kenapa dia naik. Kita tak boleh bagi tahu secara ringkas. Dan apa jawapan dia? Hal ini mungkin disebabkan oleh permintaan yang mendadak naik terutamanya kenapa? Musim cuti sekolah dan musim perayaan. Ya. Senang. Jadi itulah dia antara contoh jawapan yang pelajar. Maksudnya secara logik. Apa yang berlaku? Apa faktor yang mungkin menyebabkan keadaan itu berlaku? Kita tak boleh bagi tahu. Okey, Ogos dia naik turun. Cikgu ingatkan kalau pelajar buat macam ni, kamu cuma akan dapat markah, mungkin markah kesian. Kalau kena kesian.
Kalau tak kena kesian, kosong. Okey, faham. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk jawab soalan ini, pelajar kena bagi tahu kenapa dia turun, kenapa dia naik. Boleh? Jelas? Boleh. Jelas Jelas pelajar-pelajar? pelajar-pelajar SMK baru, jelas tak? Jelas? Jelas. Tak lupa juga belajar di rumah. Jelas. Okey. Baik. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, kenapa? Kita dah tahu tadi kan dua faktor dia. Betul. Apa faktor dia? Dia mungkin boleh dari jawapan ni. Terangkan. Macam yang cikgu bagi tahu tadi. Satu markah, tengok ni, 4 markah, betul? Betul. Terangkan dua faktor, betul? Jadi apa yang kita perlu buat di sini? 2 faktor, 2 huraian. jelas pun. Boleh Boleh? Senang Afiq? Senang. Agak senang. Agak senang. Ini cara-cara kita nak tackle markah. Kalau kita tengok 2 faktor, terangkan 2 faktor. Maksudnya kita kena terangkan 2 fakta dan 2 huraian. Okey. Yang pertama, permintaan tinggi. Maksudnya di sini kita letak. Okey, faktor yang pertama adalah faktor permintaan tinggi. 1 fakta. 1. Betul? Betul. Dan huraiannya, permintaan melebihi penawaran ataupun bekalan musim cuti ataupun musim perayaan ataupun musim perkahwinan. Ini kita terangkan. Kita akan dapat berapa? 2 markah dah, huraian, betul? 2 markah. Sini kita dapat berapa dah? 2. Dan satu lagi kita tengok. Faktor yang kedua, tiada saingan. Bila tiada saingan, itu yang menyebabkan harga meningkat. Tiada persaingan. So, ikut sukalah kita nak bagi berapa harga kan. Dah tak ada persaingan. So, kita letak 1 fakta di sini, 1 markah. Dan huraian. 1 markah. Akan dapat berapa? 2 markah. Jadi, bila pelajar letak ini, 1 fakta, 1 huraian, kita akan dapat markah penuh, iaitu 4 markah. Jangan tinggalkan kosong. Walaupun dah terlampau jam di kepala, keluarkan apa saja yang pelajar rasa logik, letak. Jangan biar kosong sebab bahagian B ini adalah bahagian respon terbuka. Mana tahu terbuka hati untuk menerima jawapan pelajar, jawapan calon, kita pun tak tahu. Jadi jangan biarkan kosong, jangan sesekali biarkan kosong. Jadi cuba saja sehabis baik, letak saja jawapan. Baiklah. Dan jawapan lain yang boleh diberi adalah pengeluaran atau bekalan kurang. Maksudnya, bila pengeluaran kurang, harga itu akan meningkat. Dan yang terakhir, ini pengiraan tadi kita tengok di sini. Hitungkan keuntungan yang diperoleh pada bulan Disember jika keuntungan pada bulan September adalah RM1 per kg. Andaikan kos perbelanjaan adalah sama setiap bulan. Okey, kita tengok di sini. Okey Okey, kita ingat tadi harga Disember adalah harga paling tinggi, betul? RM7.50. Kemudian, okey, harga jualan pada bulan September RM5.50 dan untung dia sebanyak berapa? RM1. Mana tahu pelajar nak tahu kan di rumah sana. Okey, cikgu mana datangnya RM1 ni cikgu? RM1 dah diberi dah di sini. Dan harga pada bulan September tadi adalah RM5.50. Ingat tak? Bulan September tadi adalah harga yang paling rendah, RM5.50. Ingat tak? Ya, ingat. Dan untung yang diberi adalah dari mana cikgu dapat RM1 ini adalah daripada soalan. Jadi, okey, kita tengok dan hitungkan keuntungan. Soalan minta hitungkan keuntungan pada bulan Disember. Jadi kita tengok macam mana. Pertama sekali, Disember adalah RM7.50. Dan dia minta pada bulan apa? Bulan September. Jadi kita main dengan September dan Disember sahaja. So RM7.50, kita tolak dengan RM5, kita tambah lagi dengan RM1. Kenapa kita tambah RM1? Sebabnya soalan bagi tahu apa? RM1 sekilo. Kita untung pada bulan apa? Bulan September. September. Jadi kita akan dapat kira-kira kita akan dapat RM3. Oh, macam tu je. Cikgu ulang cikgu ulang. Baik. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Hitungkan keuntungan yang diperoleh pada bulan Disember. Okey, bulan Disember tadi kita dah tahu RM7.50, betul? Betul. Jika keuntungan yang diberi itu adalah RM1. Dan kita tahu pada bulan September tadi berapa tadi? RM5.50. Maksudnya di sini Disember dan September sahaja bermain. Ya. Sebab dia tak sebut bulan lain, betul? Betul. Okey. Jadi
Bulan September harga dia RM5.50 tetapi dia untung sebanyak RM1. Jadi kalau kita nak tengok keuntungan pada bulan Disember, jika keuntungan pada bulan September adalah RM1, okey. RM7.50 tolak dengan RM5.50, kita akan tambah RM1 dan kita akan dapat RM3. Dari mana datangnya RM1 ini, cikgu? Daripada soalan. Kita tengok soalan dia boleh berubah-ubah. Jadi memang terpulang kepada pelajar macam mana kita nak bermain dengan data. Macam mana kita nak bermain dengan formula. Sebab kita tahu soalan sentiasa berubah-ubah dan tiada pengulangan soalan. Sebab itu latih to be sangat penting. Jadi boleh buat sentiasa latih to be supaya latih kita to be itu kena buat sentiasa supaya kita berjumpa dengan pelbagai soalan. Bila kita jumpa dengan pelbagai soalan, kita akan mahir dalam menjawab pelbagai soalan. Baiklah cikgu. Okey, soalan 4. Kita ada satu lagi soalan ni nanti. Kita ada 5 soalan. Okey, soalan yang keempat. Soalan ini berkaitan dengan tanah. Sebab pertanian ni memang tak lari daripada tanah. Betul. Tanpa tanah, kita nak cakap apa pasal tanah? Bukan dia pasal kubur saja. Kita tanam sayur-sayuran kalau pertanian. Kita tak tanam orang. Kalau tanam orang tu lain cerita dah. Baik cikgu. Baik cikgu. Okey, untuk yang ini daya memegang air pada 2 jenis tanah. Okey, soalan adalah mengenaan dengan daya memegang air. Okey, kalau kita tengok di sini Afiq. Yang ini bukan span. Oh, bukan bukan span. Yang ini adalah tanah. Dan itu adalah saliran. Dan soalan adalah daya memegang air bagi 2 jenis tanah. Okey, daripada soalan kita nampak lagi soalan nyatakan. Ada nampak nyatakan? Dia ada minta penerangan tidak? Ada. Nyatakan jenis tanah. Ada minta penerangan tidak? Oh, tak ada. Nyatakan tak ada. Jadi kita bagi fakta saja. Bagi fakta saja. Perlu tak bagi huraian? Tak perlu. Tak perlu. Jangan susahkan diri. Pelajar, kalau dia nak susahkan diri juga, dia letak, okey, ini tanah ni jenis, contohnya tanah pasir. Ini tanah liat, cikgu. Okey. Lepas tu dia pun menghurai. Dapat makan lebih tak? Tak. Buang masa, cikgu. Buang masa. Sebab soalan adalah nyatakan sahaja. Baik. Dah faham dah? Dah. Oi, hebat. Saya faham. Okey, dan ini tentukan tanah yang sesuai dipilih untuk tanaman. Okey. Dia minta tentukan, kemudian kita membuat perbandingan. Maksudnya kita kena buat perbandingan dua soalan ini. Dua tanah ini. Okey 13 markah. Okey, cikgu akan bagi tahu macam mana kita nak jawab soalan perbandingan. Jadi cikgu nak tanya student? Kita nak tanya siapa ni? Norisha, bukan, kejap. Siapa? Nurul. Nurul yang comel tu, comelote. Okey, nanti cikgu tanya Nurul. Cikgu nak tanya Nurul bahagian B ni nanti. Ready Nurul? Okey. Untuk jawapan yang pertama, nyatakan jenis tanah, kita tak perlu bagi penerangan. Okey, kalau kita nampak pada gambar rajah tadi, kita nampak ni. Ini bukan titisan air mata. Ini adalah saliran air yang jatuh. Ini adalah kita tengok apa tu? Tanah pasir. Tanah pasir. X. Y, tanah liat. Kenapa? Sebab kalau kita nampak di sini, okey, saliran ini lebih baik daripada saliran Y. Maksudnya air itu lebih terus turun. Daya pegangan mana satu yang lebih kuat di sini? Okey, kita tunggu nanti ya. Baik. Okey. Jawapan dia ini. Okey, tentukan tanah yang sesuai. Okey, untuk yang ini, perbandingan ini kita boleh menggunakan jadual. Tetapi bila kita menggunakan jadual dalam menjawab soalan perbandingan, kita kena keluarkan ciri-ciri yang sesuai yang boleh merangkumi 13 markah. Bukan banyak senang nak dapat 13 markah tu. Banyak tu. Banyak tu. Kalau silap, kalau setakat bagi 1-2 fakta tu susah nak dapat ni. Baik. Jadi paling senang, cikgu cadangkan, paling senang kita nak jawab adalah kita menggunakan jadual. Dan kita kena tahu ciri-ciri yang sesuai yang digunakan untuk membandingkan kedua-dua jenis tanah. Sebab akhirnya nanti kita kena pilih tanah yang sesuai untuk memilih bagi tanaman apa, Afiq? Tanaman padi. Okey, Nurul, kita tengok jawapan Nurul. Nurul, keluarkan jawapan anda. Apa ciri-ciri yang sesuai? Okey, bagi jenis tanaman ini. Okey. Tanaman padi. Okay, silakan Nurul. Silakan Nurul. Okay, Nurul mencari jawapan ke?
Apa ciri dia dulu? Tunjuk kah cikgu? Tunjuk. Kita Okey. tengok jawapan sama tak? Okey, tunjuk. Cikgu nak tunjuk kah? Ya, tunjuk. Ya, tunjuk. Dengar tak? Dengar. Siapa cikgu? Okey, tunjuk sekarang. Cikgu nak tengok. Sama tak? Sama tak dengan di depan ni? Sama tak? Sama tak jawapan? Nurul? Okay, Nurul mencari. Okey, Nurul. Kita tengok. Okey, nampak? Sama? Okey. Maksudnya ciri-ciri ini yang penting. Kita tengok Saiz kumin. Jenis liang, saliran. daya pegangan air, saiz kumin, saliran, jenis liang, ruang rongga, kemudian keupayaan menakung air, jenis tanaman yang sesuai. Dan di sini kita tengok kalau daya pegangan air rendah, sangat tinggi. Ini adalah info, maksudnya maklumat. Macam mana kita buat perbandingan. Perbandingan kita boleh buat dalam jadual. Okey Nurul, okey. Kemudian Okey, Nurul, di sini terima bila kasih. jawapan yang terakhirnya nanti kita kena sebut apakah yang sesuai. Daripada perbandingan ini barulah kita tahu yang ini adalah yang sesuai. Padi maksudnya tanah jenis Y. So Tanah kita boleh Y. menggunakan apa tadi Afiq? Kita boleh buat perbandingan menggunakan Jadual. tetapi kita kena tahu, kenal pastikan ciri-ciri yang untuk digunakan buat perbandingan. Okey. Soalan yang terakhir. Baik. Okey, soalan yang terakhir adalah soalan berkenaan dengan mencipta. Kalau kita tengok di sini mencipta, okey. Okey, kalau kita tengok soalan, Taufik mempunyai keluasan sebanyak 3.5, okey, di belakang rumahnya. Beliau berhasrat menternak berapa ekor puyuh? 600 ekor puyuh. Okey, cadangkan satu sistem penternakan poultry yang sesuai. Okey, sistem penternakan poultry kita ada 3. Tetapi yang ini yang paling sesuai, kita tengok nanti apa jawapan dia. Kita cuma minta apa? Cadangkan. Maksudnya satu markah kita cuma cadang, jangan bagi penerangan. Kemudian yang kedua, 8 markah kita minta lakar dan labelkan. Dan yang terakhir, macam tadi, kita perlu apa? 3 kaedah. Maksud 3 kaedah kita keluarkan 3 fakta dan 3 huraian. Baru kita akan dapat 6 markah. Okey, kita tengok soalan. Jawapan dia adalah penternakan separa intensif. Intensif. Okey. Lakarkan dan labelkan reka bentuk susun atau yang sesuai. Okey, untuk pelajar-pelajar semua. Okey. Untuk menjawab soalan ini adalah soalan yang mana kita mencipta. Okey. Pertama, kalau nak dapat markah penuh ini, satu, kekemasan yang kita akan tengok. Yang kedua, semua bahan dan peralatan yang peralatan asas itu ada. Label. Dia mesti tengok kekemasan. Lukisan itu macam mana? Kreatif ke tidak? Kita tengok. Okey. Yang paling penting di sini adalah kekemasan. Okey. Yang pertama kita tengok, okey, untuk lakar dan labelkan reka bentuk susun atau perumahan yang sesuai. Okey. Bidai. Okey, ini asas-asas yang perlu ada dalam dalam perumahan yang sesuai. Contoh lagi, mentol. Kalau tak ada mentol, apa yang berlaku? Tumbuhan tak dapat cahaya. Bukan tumbuhan ini. Bukan tumbuhan. Ini puyuh tadi, puyuh. Oh, puyuh, burung puyuh itu. Dia akan bertinju di dalam tu. Ya, okey. Dia akan bertinju bertinju. Mata tu kena paruh puyuh tu kan. Sebab itu bila tak ada lampu ni, puyuh tu dia tak tahu di mana arah tujunya. Dia bukannya ada X-Men, boleh ada torchlight. Oh, baik. So, kemudian apa lagi? Kita perlu ada jangka suhu. Ini benda-benda asas lah. Okay, kalau cikgu ulang untuk mencipta ni, satu dia perlu kekemasan. Baik. Yang kedua, kalau pelajar boleh kreatif, kita bagi inilah yang kreatif, yang kemas. Okey, pelajar akan dapat markah. Markah penuh, tengok 8. 8 tengok. markah. Susun dengan kemas di mana tempat ini berada. Baik. Kemudian pastikan garisan ini pun kemas. Nampak kemas tak? Nampak. Kemudian dia ada garisan melintang, garisan menegak. Kalau ini kita tak boleh guna cross macam ni. Salah. Dia tak salah. Tapi dia tidak kemas. Jadi bila tak kemas, markah pun tak cantik. Mungkin agak kurang. Mungkin agak kurang. Dia bukan mungkin lagi. Memang kurang. Memang kurang. So, di sini cikgu ingatkan, bila nak jawab soalan ni, kita kena tahu peralatan asas. Bahan dia, asas dia. Kemudian kita kena susun mengikut apa? Mengikut kekemasan. Tulis dulu di bahagian sebelah kanan. Bahagian sebelah kanan dulu. Kemudian kalau tak cukup dan tak nak padat sangat, kita beralih ke kiri. Tapi pastikan kemaslah. Kita tengok sini. Kemas tak? Kemas. Kemas. Tak mustahil pelajar akan dapat 8 markah. Dan
soalan yang terakhir. Pencegahan penyakit puyuh. Ada berapa pencegahan penyakit puyuh? Norisha, mana Norisha? Mungkin ada 3. Mungkin ada 3 sebab dia tadi minta 6 markah. Okey, cikgu boleh keluarkan berapa markah di sini? Berapa fakta di sini? 1, tengok amalan sanitasi. Kalau bersih, kebarangkalian untuk diserang penyakit agak rendah. Afiq nak tak tidur di jamban, di toilet? Tak nak. Tak nak kan? Tak nak. Mesti dah tempat yang bersih kan? Betul. Sama lah dengan puyuh. Walaupun dia berak, tak ada tempat, tak ada tandas. Tapi manusia, kita ni pelajar perlu mengamalkan sanitasi. Perlu menjaga kebersihan. Perlu menjaga kebersihan. Yang kedua, penghapusan. Ini adalah mesin penghapusan. Yang mana ternakan yang berjangkit, yang mengalami serangan penyakit yang kritikal, kita boleh bunuh, kita boleh hapuskan supaya dia tidak memberi jangkitan penyakit kepada ternakan itu sendiri dan juga manusia. Baik. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah kita tengok penakaian. Penakaian maksudnya adalah kita mengasingkan yang sihat dan yang tidak sihat, tidak boleh bersama. Maksudnya kita asingkan yang sihat supaya yang sihat ini tidak terkena jangkitan kepada yang sakit tadi. Dan kemudian kita buat pemvaksinan. Pemvaksinan ini adalah kita merangsang antibodi ternakan itu untuk melawan penyakit yang mungkin boleh menyerang. Macam kita lah. Apa nama dia? Apa nama COVID? COVID. COVID. Kita kena injekkan vaksin tu. Betul. Kenapa kita diinjek vaksin tu? Supaya meningkatkan antibodi? Bukannya suka-suka. Baik. Dan yang kita boleh guna juga adalah pengawalan vektor. Untuk pengawalan vektor, Norisha, boleh bagi tahu cikgu apa dia pengawalan vektor, Norisha? Silakan Norisha. Menyusahkan ternakan yang penyakit. Pengawalan vektor. Pengawalan vektor adalah yang mana kita, pengawalan vektor ini adalah kita mengawal lipas ke, lalat ke, apa lagi? Langau ke. Langau ke. Daripada membawa penyakit. Jadi kita kena kawal ni. Jadi macam mana kita nak kawal? Inilah tadi. Amalan kesimpulan sanitasi, semua penghapusan dan sebagainya. Baiklah. Jadi cikgu, selesai untuk bahagian B, subjek pertanian. Jadi cikgu, tinggal lagi peringatan. Ada tak apa-apa peringatan untuk pelajar-pelajar ataupun tips lagi sebab mereka dah nak menjawab peperiksaan esok ni? Pesanan terakhir daripada cikgu Ans. Pesanan daripada cikgu. Pertama, fahamkan soalan dan kata tugas. Yang kedua, cikgu ingatkan tadi, kalau terangkan, kita tengok markah. Baik. Kalau dia minta 1, maksudnya 1 fakta, 1 huraian. Kalau dia minta nyatakan tanpa penerangan di situ, tak perlu susahkan diri untuk bagi penerangan. Sebab memang tidak ada markah tambahan. Kemudian jawab dengan teliti pada kertas yang disediakan. Tulis dengan terang dan jelas. Elakkan daripada menggunakan pensel kerana kita akan mengimbas jawapan calon ni tadi. Jadi kalau menggunakan pensel, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan kurang jelas. Tetapi kalau kita nak buat melukis tadi, mencipta tadi, pastikan memang terang. Kalau pelajar tak confident guna pen ke apa, kita pakai pensel tekan bagi terang. Dan jangan guna daerah ataupun negeri. Baiklah, jadi itulah dia pesanan daripada Cikgu Ans dan selesailah kita penyampaian tips, teknik untuk teknik belajar, teknik menjawab bagi subjek pertanian. Terima kasih Cikgu Ans dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar dari SMK Baru Miri Sarawak. Kita ada Norisha, Nurul Fatihah, Abdul, Syahril dan juga Ima. Jadi, saya nak ucapkan semoga berjaya, jangan nervous dan apa-apa pun semoga memperolehi keputusan yang cemerlang. Okey? Baiklah, jadi selesai kita untuk subjek pertanian pada kali ini dan seterusnya kita nak fokus pula untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan bagi subjek ekonomi pecutan akhir. Jadi kita jumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Bye semua. Jangan lupa lambai kat kamera. Lambai kat kamera. Lambai kat kamera. Bye. Didik TV KPM. Saya Jennifer
ibu kepada Juliana Jonglin, berharap dan doakan agar anak saya dapat buat yang terbaik dalam SPM, seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Begitu juga dengan semua pelajar SPM, SMK Medamit serta semua pelajar yang mengambil SPM di seluruh negara. Hai, nama saya Puan Roni Bulan, ibu kepada Mek Mazo. Berharap agar anak saya mendapat keputusan yang cemerlang tahun 2020. Dan saya juga mendoakan agar semua pelajar SPM, SMK Medamit serta semua pelajar yang mengambil SPM di seluruh negara mampu mencapai keputusan yang baik.